Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain bin Syukur, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Felda Seting. Hari ini akan membuat sikit esensi buku ilmiah, buku yang saya baca. Buku yang saya baca ini adalah bertajuk The Leader in Me. Penulis buku ini adalah Stephen R. Covey. Buku ini buku surat sebanyak 320 helai. Okey, saiz buku adalah 6/9 inci. Buku ini diterbitkan pada tahun 1970. Buku The Leader in Me ini merupakan himpunan kisah sekolah, ibu bapa dan masyarakat yang berganding bahu bagi mempersiapkan generasi baru supaya dapat menghadapi cabaran yang kompleks pada masa yang akan mendatang. Apabila saya membaca 10 bab dalam buku karya Stephen R. Covey ini, ia memberikan satu inspirasi tentang inovasi yang boleh diterjemahkan dalam kepimpinan saya di sekolah ini. Pada dasarnya, kisah-kisah yang diterangkan dalam buku ini adalah kisah-kisah tentang hasil yang diraih oleh orang yang luar biasa. Dalam istilah Covey, disebut sebagai pekerja ajaib kehidupan moden. Dalam menerapkan pendidikan dengan pendekatan kepimpinan sebagai teras kepada pembentukan pemimpin pada masa hadapan. Covey juga mengakui bahawa rangkuman kisah-kisah dalam buku ini secara sengaja disusun kerana ia memiliki suatu komitmen yang kuat dan turut mempersiapkan generasi yang akan datang dalam menghadapi dunia abad ke-21. Siapa lagi yang mengajar anak-anak kita kalau bukan anda dan juga kita. Sekolah A.B. Combs Elementary terletak di kejiranan terpencil di Raleigh, North Carolina di Amerika. Sekolah ini yang diterajui oleh Merrill Summer yang sangat cekal dan amat berbakat dalam aspek kepimpinan. Sekolah ini menjadi satu inspirasi kepada penulis untuk menggunakan 7 teori habit yang diasaskan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective Pupil. Beliau menerapkan 7 habit ini dalam setiap mata pelajaran akademik sehingga ia benar-benar mampu merubah budaya watak sekolah A.B. Combs Elementary. Setelah beberapa tahun prinsip ini diintegrasikan di dalam kelas, masalah disiplin dapat dikurangkan, peningkatan akademik amat memberangsangkan dan budaya sekolah telah berubah secara 360 darjah. Impak dan keberkesanan inovasi ini telah membawa inspirasi kepada sekolah-sekolah lain di Amerika, malahan di seluruh dunia. Ya, banyak negara-negara yang amat berminat dengan prinsip oleh penulis ini seperti Kanada, Jepun, Amerika dan juga Korea. Apa menarik dalam buku ini? Covey telah meringkaskan dengan jelas tentang bagaimana inovasi kepimpinan ini mampu merealisasikan dengan jayanya. Ini bukan kerja sehari dan seorang, tetapi berunsur kepada 1000 cabaran yang menarik semua orang yang berada di sekeliling komuniti ini untuk mendukung satu visi dan satu misi, iaitu terdiri daripada guru, ibu bapa dan semua ahli dalam komuniti setempat. Memetik kata-kata Michael Pollan, hasil kajian jelas menunjukkan tiada apa yang dapat memotivasikan seorang kanak-kanak lebih daripada mengetahui pembelajarannya dihargai
oleh sekolah, oleh ibu bapa dan juga oleh masyarakat. Hal ini tidak mungkin berlaku dengan sendirinya jika hal ini tidak ada penglibatan pada semua pihak bagi menjayakan kejayaan seorang anak. Amat penting untuk memahami inovasi yang dibawa oleh sekolah-sekolah ini. Pertama sekali, kita perlu menghayati 7 elemen trust yang akan diintegrasikan di dalam bilik darjah bersama dengan mata pelajaran akademik yang perlu dijiwai oleh semua warga dalam sesuatu sekolah. Prinsip kepimpinan harus digabungkan dengan kurikulum, terdiri daripada 7 aspek ini. Aspek yang pertama ialah proaktif. Proaktif bermaksud seorang perlu beramanah, bertanggungjawab, sentiasa berinisiatif, sentiasa mengambil tindakan yang sewajarnya, sikap dan hati yang terbuka, sentiasa menerima pandangan daripada pelbagai sudut masyarakat di dalam organisasi sama ada dan juga di luar organisasi bagi memastikan aspek kepimpinan dan kurikulum itu selari dengan kehendak yang telah ditetapkan. Aspek yang kedua ialah mula dengan matlamat di minda. Ya. Saya membuat perancangan untuk menetapkan matlamat dengan perkara-perkara yang membawa satu implikasi yang besar dalam organisasi saya. Yang paling penting, setiap organisasi yang ada di dalam organisasi tersebut perlu menyumbang kepada visi dan misi sekolah untuk mencari jalan supaya ahli yang ada dalam organisasi dan di luar organisasi menjadi satu impak yang amat berkesan. Aspek yang ketiga, utamakan perkara yang penting dahulu. Kita sebagai para pemimpin harus memikirkan aspek yang kita perlu dahulukan dulu supaya kita tidak rugi dari segi masa, keuangan dan tenaga memikirkan perkara-perkara yang remeh-temeh. Aspek ini perlu disiplin dan dilaksanakan dengan teratur. Aspek yang keempat, fikir menang-menang ataupun think win-win. Dia perlu diimbangi dengan keberanian untuk mengambil kira pendapat orang lain. Pendapat orang lain dan pendapat kita perlu kita gabungkan untuk menjadi satu kenyataan. Saya biasanya membuat satu deposit ke dalam akaun bank, emosi dan minda orang-orang yang berada di dalam organisasi saya. Jika berlakunya konflik, saya akan mencari satu alternatif lain. Aspek yang kelima, usaha untuk memahami dahulu, kemudian untuk difahami. Pandangan dan juga pendapat mereka yang berada dalam organisasi perlu diambil kira. Perspektif daripada mereka itu juga mungkin membawa satu impak yang besar kepada organisasi kita. Aspek yang keenam, sinergi. Di samping kita untuk melahirkan kepimpinan yang terbaik, menjadikan organisasi kita organisasi yang cemerlang, kita perlu menghargai kekuatan orang yang berada dalam organisasi kita dan belajar daripada mereka. Mungkin daripada berdasarkan pengalaman yang berbeza yang dikumpulkan dalam sesuatu organisasi itu akan memberikan kita satu sinergi, tenaga tambahan untuk kita
memartabatkan organisasi kita dari segi kepimpinan dan juga dari segi kurikulum itu sendiri. Aspek yang terakhir itu tajamkan gergaji, sharpen the saw. Ya, ini bermaksud di samping kita untuk membina organisasi yang di bawah amanah dan tanggungjawab kita, kita perlu pastikan juga bahawa kita telah bersedia daripada fizikal kita. Kita mesti pastikan bahawa kita sihat, sentiasa menjaga diri. Anggota dalam organisasi kita pun perlu sihat daripada fizikal dan juga mental, insya-Allah. Ini dapat kita terjemahkan ya dalam pendidikan pada masa akan datang. Dunia semakin mencabar. Guru, ibu bapa dan alam pekerjaan inginkan generasi yang bukan sahaja pintar tetapi berakhlak, beriman dan mampu memimpin diri sendiri, memimpin orang lain ke arah dunia yang lebih baik. Ini terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Ingin membentuk manusia dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Dalam buku ini juga Kowe berkongsi berkaitan dengan pengalaman-pengalaman beliau dalam aspek kepimpinan di sekolah. Antara perkara-perkara yang dikongsikan ialah berkaitan dengan apa yang telah beliau laksanakan dalam aspek kepimpinan. Yang pertama, meyakinkan semua orang yang terlibat dalam organisasi berkaitan dengan tema kepimpinan tadi. Yang kedua, menyusun semula struktur sekolah agar sesuai dengan strategi yang telah dirancang. Melatih dan meminta orang yang dalam organisasi kita mengamalkan 7 aspek dan prinsip-prinsip kualiti kepimpinan dalam organisasi tadi. Yang keempat, menyusun semula sistem ganjaran supaya hasil yang sepatutnya dapat diberi ditekankan ataupun ditambah baik. Kowe juga menyatakan dengan lebih terperinci dalam 7 aspek ini menjadikan ia satu kenyataan langkah demi langkah. Namun begitu, hal ini bukannya mustahil untuk dilaksanakan. Kowe telah menggariskan 4 langkah sebagai panduan apabila merubah paradigma. Paradigma ahli-ahli dalam organisasi kita. Antara langkah-langkah tu, yang pertama, wujudkan kepercayaan. Yang kedua, terapkan hala tuju, misi, visi, strategi dan jelaskan setiap mereka yang berada dalam organisasi kita mempunyai peranan-peranan yang tertentu dan tetapkan jangka masa dan juga harapan kepada mereka yang terlibat. Perkara yang tiga, selaraskan sistem. Tarik perhatian untuk ahli dalam organisasi kita bekerjasama, terutamanya mereka-mereka yang telah lama berkhidmat ataupun yang telah lama bekerja. Menyusun balik kedudukan mengikut kesesuaian dan kelebihan yang ada pada setiap individu. Bangunkan sumber manusia dalam organisasi kita dan wujudkan sistem ganjaran yang sesuai kepada ahli organisasi yang baru. Kita kupaskan bakat mereka, jadikan mereka lebih kreatif, lebih inovatif untuk membangunkan organisasi kita, dan seterusnya menyatukan semua langkah yang kita sebutkan tadi menjadi satu rangka kerja yang positif. Dan untuk akhirnya, dalam buku Kowe ini
beliau menyatakan bahawa budaya sekolah dan prinsip-prinsip pimpinan hanya boleh berdiri kokoh jika dibangunkan di atas tanah yang kokoh. Kowe juga menegaskan perlunya ada keselarasan dan pemahaman dan sikap para mereka yang berada di dalam organisasi tersebut ataupun stakeholder kita. Buku ini juga memfokuskan pada pembentukan pemimpin masa hadapan, bermula dari sekolah rendah, seterusnya ke sekolah menengah, seterusnya di peringkat organisasi, masyarakat, komuniti ataupun di peringkat pembangunan ekonomi juga. Kepimpinan itu adalah asas kecemerlangan sesuatu organisasi. Bukan tujuan untuk melahirkan COO ataupun pemimpin dunia, tetapi lebih kepada mengajar manusia bagaimana memimpin dan menguruskan hidup mereka sendiri untuk hidup lebih sukses pada masa-masa yang akan datang. Saya percaya apabila kita mengamati melalui prinsip kepimpinan 7 tabiat ini, kita pasti dapat mencari penyelesaian bagi kebanyakan masalah yang dihadapi oleh organisasi pendidikan pada masa kini. Sistem pendidikan adalah aspek yang paling penting. Usaha lain akan lebih berjaya selepas mempunyai pendidikan yang baik dan seimbang. Namun, kita tidak boleh mengikut pendekatan mereka secara total. Pengubahsuaian dan penambahbaikan amat perlu agar mengikut cara dan budaya kita sendiri. Bagi saya, tema kepimpinan ini adalah pelengkap kepada kebijaksanaan kita sebagai manusia. Ini adalah masalah dunia pendidikan kita. IQ perlukan EQ, kepimpinan diri, dan juga SQ dari segi kerohanian sebagai pemandu kepada kejayaan di dunia dan juga di akhirat bagi kita sebagai seorang Muslim. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.